Kes pembunuhan Dr. Alia Pranitasari berusia 27 tahun ketika kejadian merupakan salah satu kes jenayah yang paling mengejutkan masyarakat Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2009. Mangsa ketika itu merupakan seorang doktor residen yang sedang menghusus dalam bidang obstetrik dan ginekologi (ONG) di Hospital Dr. Muhammad Hussein (RSMH). Mangsa yang merupakan anak kedua daripada 3 beradik digambarkan sebagai seorang individu yang berdedikasi tinggi, ramah dan memiliki masa depan cerah dalam dunia perubatan. Rakan sekerja dan keluarga sering memuji sifat ihsan dan keprihatinannya terhadap pesakit, malah sering bekerja lebih masa demi memastikan pesakitnya mendapat rawatan terbaik. Namun, keikhlasan dan profesionalisme ini akhirnya dimanipulasi oleh seorang lelaki bernama Iwan Ardiansyah berusia 27 tahun ketika kejadian yang mempunyai obsesi berbahaya terhadapnya. Kisah hitam ini bermula ketika mangsa merawat Iwan. Suspek kes ini merupakan seorang pesakit yang menghidap thalassemia, penyakit yang memerlukan prosedur pemindahan darah secara berkala. Sepanjang tempoh rawatan, mangsa melayan suspek dengan penuh kesabaran dan layanan profesional. Baginya, itu adalah tanggungjawab seorang doktor untuk menjaga pesakit dengan sepenuh hati. Namun, suspek salah menafsirkan perhatian dan kebaikan ini sebagai tanda cinta dan obsesinya semakin membuak-buak. Dia bukan sahaja sering mengikuti perkembangan mangsa tetapi juga membelikan hadiah-hadiah mewah dan barangan berjenama dengan harapan dapat memikat hati wanita itu. Konflik mencapai kemuncaknya pada 19 Ogos 2009. Suspek mengatur pertemuan dengan mangsa atas alasan ingin mendapatkan konsultasi perubatan. Pertemuan tersebut berlaku di sebuah pusat beli belah Palembang Square sekitar jam 3 petang. Selepas perbincangan, suspek meminta mangsa menghantarnya ke bilik sewa di Jalan Dwi Kora 2, Palembang pada jam 7 malam kerana dia tidak mempunyai kenderaan sendiri. Mangsa yang bersimpati terhadap pesakitnya bersetuju tanpa menyedari bahawa keputusan itu akan membawa kepada tragedi. Setibanya di bilik sewa, suspek mula bertindak agresif. Dia meluahkan perasaan cintanya terhadap mangsa dan mengajaknya berkahwin, namun lamaran itu ditolak tegas oleh mangsa. Penolakan itu membuat suspek hilang pertimbangan. Dalam keadaan marah dan kecewa, mangsa diserang secara ganas. Mangsa dipercayai telah meninggal dunia akibat sesak nafas sebelum suspek melakukan perbuatan keji dengan memperkosanya. Bagi menutup jejak jenayah, suspek mengambil langkah drastik dengan menyembunyikan mayat mangsa di dalam kereta Honda Jazz milik mangsa. Dia kemudian memandu sejauh ratusan kilometer ke wilayah Riau cuba melarikan diri dari pihak berkuasa. Kejadian itu menimbulkan suasana tegang dan cemas di kalangan keluarga. Bapa mangsa, Dr. H. Agustria Zainul Saleh, mula bimbang apabila anak perempuannya gagal dihubungi sejak Rabu 19 Ogos sekitar jam 6 petang. Pelbagai usaha dilakukan termasuk menghubungi telefon dan mendapatkan bantuan rakan-rakan namun tidak berhasil. Ibu bapanya kemudian membuat laporan polis berhubung kehilangan mangsa pada 20 Ogos 2009. Mayat mangsa hanya ditemui 4 hari kemudian, iaitu pada 23 Ogos 2009 di dalam keretanya yang ditinggalkan di tempat letak kereta Hospital Umum Daerah Selaseh, Pangkalan Kerinci, Riau, kira-kira 300 km dari rumahnya. Penemuan itu berlaku apabila seorang pengawal keselamatan curiga dengan bau busuk yang kuat keluar dari kenderaan tersebut. Hasil bedah siasat mengesahkan bahawa kematian mangsa berlaku akibat kegagalan pernafasan kerana cekikan pada leher. Jenazah mangsa dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Patal Pusri, Palembang pada Isnin 24 Ogos 2009. Suasana pilu menyelubungi ratusan ahli keluarga dan rakan yang menyambut ketibaan jenazah doktor muda itu. Jenazah kemudian disemadikan di tanah perkuburan Puncak Sekuning, Palembang. Tidak lama selepas penemuan mayat, pihak polis mula menyiasat kehidupan mangsa dan mengetahui tentang suspek yang merupakan orang terakhir bertemu dengannya. Polis segera menjejaki suspek sebelum berjaya menahannya pada 25 Ogos 2009 ketika dia menyerahkan diri di rumahnya di Lahad, Sumatera Selatan oleh Ketua Unit Siasatan Jenayah Polis Palembang, Pesuruhjaya Andri Setiawan dan Ketua Unit Jenayah Am AKP Antoni Adi. Suspek, seorang duda yang mempunyai seorang anak serta anak kepada Ketua Perkhidmatan Sosial Kabupaten 4 Lawang, Syahril, kemudiannya ditahan untuk siasatan lanjut.
Hasil siasatan mendedahkan apa yang suspek telah lakukan kepada mangsa dan dia mengaku memperkosa mangsa setelah membunuhnya, malah mengulangi perbuatan itu kira-kira setengah jam selepas kematian mangsa. Suspek juga mendakwa sehari sebelum kejadian dia dan mangsa bertemu di restoran McDonald's namun berlaku pertengkaran antara mereka. Suspek mendakwa dirinya merupakan teman lelaki mangsa namun keluarga mangsa menafikan dakwaan tersebut. Siasatan juga menunjukkan suspek cemburu kerana mangsa didakwa menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki bernama Dr. Reza. Kes ini dibawa ke mahkamah dan pada 16 Februari 2010, Mahkamah Negeri Palembang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada suspek Iwan Ardiansyah atas kesalahan pembunuhan terancang. Panel hakim memutuskan bahawa tiada faktor yang meringankan suspek, sebaliknya beberapa faktor memberatkan diambil kira termasuk tindakannya membunuh seseorang yang didakwa dicintai. Mahkamah turut menyifatkan perbuatannya sebagai tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan selain dilakukan secara terancang serta cuba menutup kesan jenayah yang menyebabkan kesedihan mendalam kepada keluarga mangsa. Mahkamah turut menegaskan bahawa suspek tidak dapat memberikan penjelasan yang munasabah mengenai kesan darah pada mangsa. Suspek didakwa di bawah perkara 340 Kanun Jenayah. Sebelum itu, pihak pendakwa raya dari Pejabat Peguam Daerah Palembang telah menuntut hukuman penjara 20 tahun terhadapnya di bawah pertuduhan yang sama. Ibu bapa mangsa Dr. Megawati dan Dr. Agustria Zainul Saleh serta ahli keluarga mangsa yang lain dilihat menangis selepas keputusan mahkamah dibacakan. Mereka menyifatkan keputusan itu sebagai detik kebenaran ditegakkan. Keluarga mangsa kemudian meluahkan rasa syukur dengan laungan takbir dan tahmid. Bapa mangsa menyatakan mereka menerima keputusan tersebut dan menyerahkan kepada penasihat undang-undang, sementara ahli keluarga lain menganggap hukuman yang dijatuhkan adalah adil. Peguam keluarga juga berpuas hati kerana keputusan mahkamah selaras dengan bukti yang dikemukakan. Kes pembunuhan ini bukan sahaja mengejutkan masyarakat setempat tetapi juga menjadi peringatan pahit bahawa kebaikan dan profesionalisme boleh disalahgunakan oleh individu yang mempunyai niat jahat. Tragedi Dr. Alia tetap meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah jenayah di Palembang dan kisahnya sering dijadikan contoh mengenai bahaya obsesi dan pentingnya kewaspadaan terhadap tingkah laku yang luar biasa dari orang di sekeliling. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Alia Pranita Sari. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.